Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat Hari Rabu kepada orang KL dan orang Selangor dan beberapa negeri yang masih tak boleh pergi makan di kedai. Harap bersabar. Hari ini saya dapat satu WhatsApp, tak tahu betul ke tak betul. Kemungkinan angka jangkitan COVID akan melebihi 25,000. Itu jangkaan lah. Ada satu WhatsApp, saya tak tahu WhatsApp ni fitnah atau tidak lah. Waalaikumsalam ya Putra Hisham. So kita doakan ianya tidak menjadi kenyataan. Dan kita tak boleh memperjudikan nyawa rakyat demi kepentingan apa-apa saja. Nyawa tak boleh patah balik. Kuasa 10 kali pusing pun boleh dapat balik. Jadi apa kita buat, apa saja yang kita nak buat dalam dunia ni, dalam hidup kita, nyawa kita tak boleh compromise. Kita bukan zaman dulu, zaman zaman Hitler, zaman para miswara, di mana perebutan kuasa itu mengorbankan nyawa. Ini zaman moden, zaman ilmuwan, zaman tamadun, di mana kuasa itu direbutkan dengan menggunakan majoriti rakyat, bukannya menggunakan peluru untuk bunuh-membunuh. So apa saja kita buat, kena faham, tidak boleh kita melebihi menjaga nyawa. So apa yang terjadi hari ini, kita pun sudah tahu, ramai dah maklum di luar sana bagaimana seorang Perdana Menteri yang sudah hilang majoriti tetap mahu menggunakan bidang kuasa dia untuk kekal sebagai Perdana Menteri. So dikabarkan petang ini diorang akan jumpa ketua-ketua parti lah, ketua-ketua parti di dalam Perikatan Nasional untuk membincangkan apakah kedudukan kerajaan hari ini. Okey. So petang ni pukul 5 Abang Jo akan datang. Hadi Awang mungkin sakit, dia akan bagi kepada Tuan Ibrahim Tuan Man. Muhyiddin Yassin akan PBBM. UMNO saya tak tahu siapa yang wakilnya lah. Sepatutnya tak perlulah sebab UMNO ni bukan Perikatan Nasional, dan mungkin gabungan pun untuk Perikatan Nasional. Jadi tak perlulah. Kita tengoklah siapa yang akan datang. Dulu hari tu kita ada tengok kan, PBBM dengan ketua-ketua penerangan Perikatan Nasional, ada seorang menteri itu dia pergi wakilkan UMNO pula. So ini perkara-perkara ni sepatutnya tak berlaku lah kalau kita faham tentang struktur parti melebihi struktur kerajaan. Itu sepatutnya kena tahu. Okay? So pukul 5 ni ada banyak jangkaan. Jangkaan yang pertama, kemungkinan kalau ketua-ketua parti ni tahu jiwa mereka bermaruah dan bertindak sebagai nasionalis, mereka akan mengakui bahawasanya sudah masanya memberikan agung Tuanku Istana untuk membuat keputusan memilih siapa pengganti kepada Perdana Menteri. Itu yang sepatutnya dilakukan lah. Kalau mereka ini berpegang kepada pendirian, sudah hilang majoriti. Kalau mereka ini berpendirian untuk mementingkan kuasa tanpa memegang kepada perlembagaan, mereka akan bercakap berdasarkan tentang bagaimana cara untuk mengekalkan kuasa walau sudah maruah sudah hilang. Dan saya percaya ketua-ketua parti selain daripada juak-juaknya, mereka akan cerita pada benda yang asas. Dan mereka ini juga adalah negarawan. Kalau kita tengok ramai di antara ketua-ketua parti ni, diorang ni negarawan. Diorang tahu di mana letaknya kepentingan perlembagaan itu. Dia bukan macam buat tak tahu apa pun, macam Tan Sri Muhyiddin buat hari ni. Tan Sri Muhyiddin buat hari ni, dia bukan pasal Tan Sri Muhyiddin seorang. Ada di antara penasihat-penasihat dia yang hari ni mungkin ada banyak benda yang dia buat tu sudah terpalit di dalam kesilapan-kesilapan semasa pentadbir, dan takut untuk hilang kuasa, takut untuk disiasat. So apa pun bentuk maruah tu sudah tidak dijaga. Jadi dia akan menasihatkan Tan Sri Muhyiddin untuk terus kekal berkuasa. Tak kira lah Tan Sri Muhyiddin
kita hilang, walaupun kita tinggal 10 orang pun di belakang kita, kita tetap jadi Perdana Menteri. So dengan pemahaman dia, tak boleh buang lah Perdana Menteri ni. Tetapi pernah buat masa dekat Perak, Sultan tukar saja Perdana Menteri kepada orang yang lain. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin boleh berlaku lah. Cuma saya nak nasihatkan kepada ketua-ketua parti yang datang jumpa Tan Sri Muhyiddin bermesyuarat pada petang ini, apa yang kamu pegang di dalam berpolitik ini, di dalam menjadi seorang negarawan, apa yang kamu pegang? Kamu mesti pegang kitab paling atas, iaitu Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara dah menyatakan bahawasanya memerintah negara ini mesti ada majoriti. Mesti ada majoriti. Kalau nak perintah bukan masa darurat, bukan masa sementara, mesti ada majoriti. Majoriti ni maksudnya 111 lah. Ada di antara perkara yang dicadangkan hari ini adalah minority government. Ini semua adalah perkara-perkara yang tak masuk akal. Kalau nak cerita pasal minority government, apa pasal Muhyiddin nak letak jawatan? Sebab hari ini pun di antara Muhyiddin hilang sokongan hari ini adalah 105. Jadi sebenarnya tak logik lah apa yang diorang cakap ni. Semua cakap ni adalah berdasarkan kepada bagaimana nak cari helah untuk kekalkan kuasa. Inilah perkara-perkara yang sedang berlaku dalam negara kita. Muhyiddin dia dah tak heran apakah akan terjadi dekat negara kita. 20,000 ke, 30,000 ke, 40,000 ke, 10 teratas paling teruk pun di dalam dunia, mereka tetap mengatakan bahawasanya mereka ini adalah orang yang berjaya. Nasi dah jadi bubur, bubur dah jadi basi pun mereka tidak tahu. Mereka tidak peduli. Yang mereka tahu hari ini macam mana mereka nak terus memegang kuasa, dan akhirnya mereka akan terus untuk pastikan kepentingan mereka dan keluarga mereka tetap dipelihara untuk mendapatkan imbuhan, kepentingan, kekayaan daripada kerajaan yang ada hari ini. Okey. So kita doakan sama-sama agar ada desakan yang dibuat oleh ketua-ketua parti, terutamanya daripada Sarawak dan juga daripada parti-parti lain termasuklah PAS. Kalau boleh tolong nasihatkan kepada Perdana Menteri, sekiranya terbukti sudah tidak ada majoriti, apa lagi yang nak ditunggu? Sebab setiap sen, setiap gaji yang didapati oleh Perdana Menteri hari ini sudah tidak sah dari segi sudut perundangan dan juga dari segi sudut maruahnya. Mungkin boleh menikmati, tapi keabsahan itu sudah tak ada. Tidak ada dah. Bukan itu saja, menteri-menteri pun sekarang ini by right sudah tidak ada keabsahan untuk memegang jawatan. So executive power pun dah tak ada. Diorang kena letak jawatan sepatutnya. Itu pasal dia ada di antara menteri, 2 orang menteri yang dah faham tentang perlembagaan, faham tentang nak menjaga maruah diri. Mereka letak jawatan sebab mereka tahu bahawasanya kerajaan ini dah sudah tidak ada majoriti. Bila kerajaan ini sudah tidak ada majoriti, mereka ini tidak boleh memegang lagi jawatan. Sebab mereka tahu kitab paling atas adalah kitab perlembagaan. Jadi kita tak tahu kenapa yang lain-lain ini masih tak faham. Saya tengok lagi lebih hormat lah Tun Dr. Mahathir. So pukul 5 petang ni kita tengok apakah perjumpaan punya keputusan lah. So kita harapkan adalah satu perubahan. Sebab perubahan yang kita buat ni bukanlah kita cerita kita nak jadi Perdana Menteri. Tidak. Perubahan ini adalah untuk kebaikan seluruh negara. Seluruh isi di dalam negara ini, kehidupan di dalam negara ini bergantung kepada peletakan jawatan Perdana Menteri. Takkan kita nak tunggu sampai 30,000 pun masih lagi dia tak. Dulu kita sampai 3,000, 4,000 pun kita dah panik. Kita dah cakap takkan sampai 10,000. 10,000 pun dia tak heran. 7,000 masa ketika itu DG cakap kemungkinan kita akan sistem kesihatan kita lumpuh. Dia tak heran. Dia buat lagi kerja dia macam biasa yang gagal tu. Lepas tu dah sampai, takkanlah sampai 15,000. Dah sampai 15,000. Dia buat tak tahu lagi. Takkan kita nak sampai 20,000. Dah dapat 20,000. Dia pun buat tak tahu lagi. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak cakap? Kita cerita pasal rakyat, dia cerita pasal politik. Kita cerita pasal kegagalan, dia cerita pasal kejayaan. Kita tunjuk bukti gagal, dia tunjuk bukti kita lebih baik daripada negara-negara sipulan-sipulan ni. Itulah masalah kita hari ni. Duk pusing-pusing benda yang sama. Sepatutnya hari ni mereka bertindak lebih bermaruah.
Tetapi dengan cara mereka buat kerja hari ini, kita jangan harapkan mereka akan buat kerja dengan maruah lah. Kita kena jangkakan bahawasanya tidak akan ada maruah mereka lah. Waalaikumsalam. Itu kena tanya dia lah. Saya pun tak mahu usik lah apa yang diorang cakap. Dia kena faham hari ni yang kita buat ni tidak ada kena-mengena untuk kita rancangkan perebutan kuasa. Dah berkali-kali kita bercakap, berpuluh kali kita nyatakan kita punya pendirian. Dah beratus kali pun sebenarnya kita cakap tidak ada kena-mengena dengan perkara ini, tetapi mereka masih lagi selesa dengan cara mereka lah. So tak apalah, biarlah nak confusekan orang ke apa ke, kan? Kita nak buat macam mana, kan? Aduh, letih bro. Kejap nak cek parking. Parking ni. Sini tak boleh parking? Ini tak boleh bang. Nanti dia orang pasal nanti komplain nanti. Okey. Nanti tengoklah, nanti lu mari pusing mari. Aku tengok dalam tu ada parking. Kita ni bukan kerajaan. Mana ada orang bawa-bawa kereta. Sinilah cara dia. Selit apa nak roll selit. Kita ni siapa? Macam mana? Ada parking? Penuh. Gimana tu Datuk? Buat kerja lah bro. Cek makan kulu kile. Situ boleh kan? Okey. Ni kosan dari. Okey. Kita bukan ada driver. Sekejap aku duk bembel lepas tu nak parking. So kawan-kawan semua, kita harapkan bulan 5 ni nanti Datuk record Datuk Najib. Ya, kami rindu insya-Allah kalau dia ada sini, apa masalah. Okey. So kita doalah sama-sama kawan-kawan semua agar parti ni dapat cari jalan penyelesaian untuk menyatukan semua pihak. Sebenarnya parti UMNO ni dah banyak kali dilanda badai Tapi kita harapkan badai kali ini juga bukanlah satu badai yang amat teruk yang akan memberi impak kepada parti kita. So apa benda yang kita doakan hari ini, minta doakan agar parti kita dapat menemukan satu jalan kesamaan kepada ahli parlimen dan juga UMNO. Dari dulu sebenarnya kalau kita sebagai rakyat Akurumbi, kita tak berapa heran pun siapa ahli parlimen ke DUN. Kalau dia orang parti, kita akan melihat dia sebagai orang parti. Kita kembalikanlah suara itu, kembalikan cara itu. Kita kena faham yang kita ini kena kuatkan orang parti. Itu yang kita kena buat. Kita tak bolehlah nak ceritakan tentang kepentingan individu. Kalau kita nak cerita pasal kepentingan parti, kena buatlah itu. Okey? Alright, ciao. Masa sekarang bro, terbaik untuk pemerintah negara adalah bosku.
Alhamdulillah, kita doakanlah semua ini. Kita doakanlah, alright. Okay, ciao cincau. Malu apa bosku? Baik-baik, alhamdulillah. Okay.